عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi Khamis ini dalam soal jawab. Mudah-mudahan menambah maklumat dan pengetahuan kita tentang agama kita, insya-Allah. Soalan yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya berhutang puasa selama 7 hari. Saya nak membayar fidyah. Bolehkah saya membayarnya dengan membeli beras dan disedekahkan ke rumah anak yatim? Bagaimanakah cara pengiraannya, mengikut kilo atau ringgit Malaysia? Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian dia meninggalkan berpuasa dengan asbab tertentu, keuzuran yang tertentu seperti sakit ataupun bermusafir. Yang pertama sekali, dia wajib menggantikan balik. Dia wajib menggantikan balik puasa tu di bulan selepas daripada Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tinggal puasa, wajib ganti balik puasa ataupun wajib qada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali kalau masuk Ramadan yang kecuali bila mana masuk bulan Ramadan tahun depan. Bila masuk bulan Ramadan tahun depan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
dia masih belum qada, ketika itulah dia kena bayar fidyah. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau dia sempat qada sebelum masuk bulan Ramadan terdepan, jadi tak timbul isu nak kena bayar fidyah. Kecuali masuk bulan puasa terdepan, dia masih belum qada puasa, ketika tu wajib dia membayar fidyah. Jadi pada orang macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wajib qada dan wajib membayar fidyah. Selagi mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak qada puasa, selagi itulah kewajipan ke atasnya mengqada berjalan dan tak terlepas daripada dia. Okey. Jadi sehari satu cupak. Sehari satu cupak. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk lagi tahun depan, dia tak qada juga, jadi puasa dia tunai, jadi di kadar fidyahnya meningkat jadi 2 cupak. Begitulah. Masuk tahun tak puasa lagi 3 cupak. Masuk tahun tak qada lagi 4 cupak. Tapi qada puasa hanya sehari je. Qada sehari, tapi membayar fidyah tu ikut berapa tahun dia tak puasa. Setahun secupak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Secupak ni pada pengiraan kadar, pada pengiraan pada pengiraannya ialah 556 gram. 556 gram ni dia lebih sikit daripada setengah kilo. Tapi nak Allahumma ala Sayyidina Muhammad, nak sampai sekilo tu jauh lagi. Maknanya secupak tu mana setengah kilo sikit. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi fidyah itu dibayar sebab kerana lewat mengqada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi fidyah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fidyah ni diberi kepada fakir miskin. Sebelum daripada tu, macam mana kalau kita beli sekilo terus, lagi bagus lah. Kalau kita beli sekilo terus, lagi bagus lah. Tapi kadarnya macam tu je lah. 556 gram tu mana setengah kilo lebih sikit lah. Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Tapi tak boleh satu cupak untuk 2 fakir miskin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Secupak nak bagi pada 2 fakir miskin tak boleh. Jadi secupak untuk 1 orang fakir miskin. Jadi macam mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memberi kepada rumah anak yatim. Jadi anak yatim ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak yatim ni pada istilah syara ialah satu orang anak yang kematian ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni yatim manusia. Kalau yatim binatang, sallallahu Sayyidina Muhammad, iaitu anak yang kematian ibu. Tapi anak yatim binatang tak boleh bagilah. Ni kita bagi ni anak yatim orang. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya di rumah anak yatim tu, sallallahu Sayyidina Muhammad, bukan semua tu anak yatim lah. Faham tak? Anak yatim ni masih belum balik anak yatim. Tapi kalau dah balik tu tak yatim lah. Tapi masih lagi dikatakan rumah anak yatim tu anak yatim, walaupun mereka tu dah meningkat dewasa, belah-belah ada umur. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mereka tu dikategorikan apa? Fakir miskin lah.
Bila kita dah lebih daripada umur, tak yatim dah, jadi mereka tu tak ada pekerjaan, tak ada soalan Sayyidina Muhammad, tak ada sumber, jadi duduk mengaji lagi, jadi mereka dikategorikan sebagai fakir miskin, jadi bolehlah bagi. Tapi kalau masalah Sayyidina Muhammad, kalau bagi dekat anak yatim, budak, masalah Sayyidina, jadi mereka tak dikategorikan sebagai, tak semesti anak yatim itu fakir miskin. So mungkin mau ada kaya kan, soalan Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dah dewasa, belah-belah tahun masih duduk di rumah anak yatim, jadi bolehlah bagi kat mereka. Allahu a'lam. Soalan seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam bulan Ramadan. Apa makna hadis dirantai syaitan? Dalam satu hadis Nabi sebut, "Idza dakhala syahru Ramadan futihas abwabus sama wa ghulliqas abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, "Idza dakhala syahr Ramadan futihas abwabus sama wa ghulliqas abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu langit, ditutup kunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggu ataupun dirantai syaitan-syaitan. Alhamdulillah, salam Sayyidina Muhammad, kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, walaupun tinggal hanya 10 hari lagi. Malam ni adalah malam pertama 10 malam yang terakhir. Maknanya kita kena lipat gandakan ibadat kita yang sebelum ni, biar berganda daripada yang sebelum ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila masuk bulan Ramadan, pintu langit dibuka. Maknanya pintu langit terbuka, maknanya rahmat turun tanpa henti, siang dan malam. Begitu juga bila disebut dengan dikunci pintu-pintu neraka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makna juga memberi makna rahmat Allah melimpah sebab ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian apa makna dia? Wasul silati syayatin, dirantai syaitan. Baik. Di sana ulama ada yang menyebut dirantai maknanya dirantai sungguh, dibelenggu, dirantai sungguh. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kedua maknanya dilemahkan syaitan. Dilemahkan syaitan. Jadi orang yang berpuasa tak larat, lemah sebab tak makan, tenaga kurang. Jadi begitu juga syaitan, dilemahkan dia. Dilemahkan dia. Allah lemahkan syaitan. Contoh, satu orang dia semayang. Bila dia semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam bulan lain syaitan tu cepat ya main, syup, main terus. Tapi Ramadan dia nak pergi kat seorang tu lambat, nak pergi gerak kat larat, puas sampai kau tu habis mayang. Jadi maknanya dilemahkan syaitan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dalam bulan Ramadan. Jadi di atas situasi Allah Subhanahu Wa Taala telah melemahkan syaitan, ambil kesempatan, buat banyak-banyak, sebab syaitan tak mampu nak ganggu kita. Cuma tinggal kat kita ialah nak melawan nafsu saja. Nafsu dalam diri kita tu, hak tak mau tu, lawan hak tak mau tu. Di maknanya kita soalan Sayyidina Muhammad lebih mudah daripada bulan-bulan yang lain dibanding bulan Ramadan. Jadi Allah memperkuatkan seseorang yang nak beramal amal yang soleh.
Soalan yang ketiga berkaitan dengan puasa juga. Apa kelebihan sahur? Sahur ni kelebihannya sebab mendapat berkat. Yang pertama, Nabi sebut tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata, bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Tapi apa keberkatan sahur? Berkat ni apa maknanya? Berkat maknanya ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Itu makna berkat, bertambah kebaikan. Maknanya orang yang bersahur akan memberi tenaga kepada dia bila mana dia berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersahur pula disunatkan mentakhirkan sahur. Maknanya makanlah sahur di hujung-hujung waktu sahur, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Semakin lewat semakin baik. Yang pertama, sebab dia memberi kekuatan kepada kita yang berpuasa. Apa kelebihan kita kuat bila mana kita berpuasa kita kuat? Kelebihannya kita boleh menggandakan ketaatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna berkat. Yang kedua, keberkatan yang kita buat bila mana kita buat dengan nasyat. Nasyat mana cergas. Itu lebih afdal daripada kita buat dalam keadaan lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bila mana kita kuat, jadi minda kita segang, penumpuan kita tu lebih baik daripada kita tak larat, mengantuk apa semua kan. Jadi itulah nilai yang dikatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maknanya jangan tinggal makan sahur. Kalaupun soalan senang maaf kita boleh tak makan sahur? Boleh. Jadi saya kuat saya biasa aja. Oleh kerana Nabi suruh, kita ingat siapa suruh tu? Kekasih kita, Rasulullah. Jadi yang suruh tu Nabi kita. Jadi kita pun tak sanggup untuk kita kata tak mau makan sebab Nabi kata makan. Jadi kita bangkit sahur sebab Nabi kita suruh. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Macamlah orang kucuk Hajarul Aswad juga. Kenapa kucuk Hajarul Aswad? Sebab para sahabat pernah melihat Nabi mengucup Hajarul Aswad. Jadi bila Nabi pernah meletakkan mulutnya di Hajarul Aswad, jadi kita pun nak tumpang letak mulut kita di tempat yang Nabi kita pernah letakkan mulut dia. Maknanya bila mana kita ni kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang Nabi kita suruh, semua yang Nabi kita buat, kita akan menjejak. Kita akan, jadi mana kita makan sahur sebabnya Nabi suruh kita makan sahur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, puasa ni dia sangat baik pada kita. Sebab 11 bulan kita makan, sebulan kita berhenti makan sat, jadi dia memberi kesan yang baik kepada penjanaan dalam perut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mesin ni sampai setahun sampai tak ada masa servis langsung, lama-lama lingkup mesin ni. Kilang pun dia ada tutup juga. Bagi mana orang nak servis apa ni kilang. Jadi berjandaan dalam perut kita ni bila mana kita berpuasa memberi kesihatan pada kita. Cumanya kena cara. Kalau berpuasa kena sahur. Allah Sayyidina Muhammad. Maknanya mungkin kalau kita tak makan sahur, dia akan mengurangkan pahala puasa. Dia akan mengurangkan pahala puasa kita. Sebab dia tak buat sebab benda fardu ni dia kena kemak dengan sunat. Bila kita buat benda fardu, kita tak buat sunat, dia mengurangkan grade puasa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang bangunlah makan 3 biji buah kurma. Tu minum air, tak apa. Maknanya dah cukup, dah menempatilah makna kita bersahur. Jangan kita sayang kita tidur, kita tak bangkit sahur. Jadi kita rugi sebab kita puasa tak sempurna. Jadi puasa ni Nabi kata sumu tasihu
berpuasalah kamu akan sihat. Jadi mungkin dalam bulan yang akan datang tu kita boleh ambil puasa Isnin ke Khamis ke. Jadi untuk kita Salat Sayyidina Muhammad berpuasa, lebih-lebih lagi kita puasa 6 hari lepas daripada Ramadan. Di mana-mana orang yang berpuasa 6 hari selepas Ramadan, dia seperti berpuasa setahun. Nabi sebut, man shoma Ramadana wa asba'ahu sittan min Syawal fa siyamuhu ka siyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan, puasa 6 pula lepas tu, dia seperti orang yang berpuasa setahun. Macam mana tu? Sebab 1 kali 10. Jadi kalau kita puasa sebulan kali 10 bulan. Lepas tu Allah. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita puasa sebulan 30 hari kali 10 300 hari. Jadi kalau 6 hari kali 10 60 hari. Jadi 360. Mana kita berpuasa setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tak puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan berkenaan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya. Mengapa kita berdoa? Jadi maknanya orang ni dia mengaji. Allah SWT telah menetapkan semua takdir-takdir kita. Baik ke buruk ke, Allah dah takdir dah. Rezeki kita Allah dah takdirkan dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya pasal apa disuruh kita berdoa? Disuruh kita berdoa sebab berpandukan ayat ni. Allah sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata, bila mana hamba-Ku bertanya tentangku, bertanya tentangku, aku dekat ataupun jauh, jadi kata kat dia, aku sangat dekat dengan dia. Fa inni qarib. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenan doa hamba-Ku apabila dia berdoa padaku. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi isunya bukan isu Allahumma salli ala sayyidina, bukan isu bagi seperti mana kita nak. Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita mengikut yang dia nak, bukan dia bagi hak kita nak. Tetapi passion Allah, kata ulama, innallaha idza arada an yu'tiya 'abdahu atlaqa lisanahu bid-du'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala idza arada an yu'tiya 'abdahu atlaqa lisanahu bid-du'a. Allah ni bila mana dia nak bagi sesuatu pada kita, bila dia nak bagi sesuatu tu pada kita, dia akan tuturkan, dia akan bila Allah Taala nak memberi sesuatu pada hamba dia, Allah tuturkan hamba dia tu berdoa. Allahumma salli ala sayyidina. Kita pun angkat tangan, Allah bagi kita, Allah bagi, dia qabul dah. Sebenarnya dia telah tetapkan dah di azali hari tu. 2000 tahun sebelum kita ada ni, dia dah siapkan dah takdir kita nak bagi apa tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila mana ada kita, dan bila mana kita Tuhan nak bagi dah yang kita nak tu, sallallahu alaihi Muhammad. Dari ketika tu kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia bagi, kita kata ya Allah, mustajabnya doa. Sebenarnya segi hakikatnya, bila mana dia nak kita mendapat, Allah tuturkan kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lah ni kita hayati apa yang kita duk berdoa lah ni. Ni semua orang tahu dia minta apa ni. Ala sayyidina Muhammad. Maknanya hak kita duk minta tu, hak tu dia akan bagi.
Kecuali kita tak minta, kecuali kita tak minta, tak bagi. Doa pula kadang-kadang Allah bagi, minta Allah bagilah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allah bagi juga, lambat sikit. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai mati, duduk doa tak dapat. Pasal apa? Sebab Allah nak bagi lepas dia mati. Apa dia? Balik akhirat esok tengok-tengok gunung pahala tu dia banyaknya. Pahala apa tu Tuhan? Itulah pahala ham doa hari tu di dunia hari tu. Tapi aku tak kabul. Waktu tu seorang tu akan minta pada Allah, ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, Engkau pulangkan aku ke dunia, ya Allah, aku nak berdoa tapi Engkau jangan kabul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu. Maknanya bagilah, bagi. Sama ada cepat, lambat ataupun di akhirat. Bagi tetap Allah bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya dapat jawab 3 soalan je. Sebab bibiak dah, kering dah. Jadi sakat, ya Allah izin sakat tu dulu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pagi ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mengajar majlis kita ialah Group Infak Masjid Darsa 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Khususnya hamba Allah sekeluarga Kelantan, pembeli-pembeli kismis Minda Al-Hafiz, Grup Saham Akhirat Taman Kemuning Kulim, Haji Zulkarnain, Haji Ahmad, Hajah Umi Kalsum sekeluarga Kelana Jaya, Mak Suati suami dan keluarga Sungai Buloh, Muhammad Firdaus, Muhammad Fauzi sekeluarga Bangi, Rabi'atul sekeluarga Seberang Jaya, Muhammad Danish Darwishi sekeluarga Selangor, Abdul Rahim Abdul Samad bin Sri Putra, Encik Muhammad Bari dan keluarga Kajang, hamba Allah Singapura, Saudara Zahanara Khan, Zahanifa sekeluarga Muar Johor, Osman, Cik Omar Alok Stang, Rozani Nasruddin Ceras, Rosita sekeluarga, Suzy sekeluarga Kajang, Marina Alisha Taman Permata KL, Cik Mak Ahmad Gombak, hamba Allah Pok Kelang, Nur Halinda Hussein, Damia Kuala Terengganu, Rahmah Zaliza dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengabulkan semua hajat-hajat pada pengajar kita dan kita semua. Amin. Jadi kita doakan mudah-mudahan pahala kita belajar hari ini, pahala semua tu dihadiahkan kepada semua yang telah balik temu Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita dan berkati semua usaha-usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.